Okey, seterusnya kita lihat aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi banyak perkara yang berlaku dekat sekeliling kita ni adalah disebabkan oleh pantulan gelombang. Okey, mungkin kita macam tak berapa nak perasan sangatlah sebab gelombang kan kita tak nampak sangat. Okey, yang pertama adalah gelombang ultrasonik. Okey, gelombang ultrasonik ni ataupun kita panggil kalau dalam perubatan ultrasound. Okey, ultrasonik bahasa biasa, perubatan ultrasound, kita nak lihat organ dalaman. Okey, ataupun nak lihat fetus, bayi dalam kandungan. Okey, kalau macam ibu-ibu pergi check up pregnancy tu, so doktor akan letaklah satu alat dekat perut. Okey, alat itulah yang akan keluarkan gelombang ultrasound. Okey, gelombang ultrasonik ni adalah gelombang bunyi. Cuma gelombang bunyi yang keluar tu kita tak dengar dengan telinga kita. Kita tak boleh dengar sebab dia bukan dia keluar bunyi macam bunyi speaker ke apa, sebab frekuensi yang keluar dekat ultrasound tu, dekat alat tu memang tinggi. So telinga kita pun tak mampu nak detect dia punya bunyi dia. Tapi dia sebenarnya keluar bunyi lah. So bila kena dekat perut tu, ni gelombang bunyi tu akan bergerak ke dalam perut, and then bila terkena fetus, so berlakunya pantulan. So pantulan dia akan diterima oleh sensor yang ada pada alat tu lah. So dia macam pancar dan terima balik. Dia pancar, terkena pada fetus, terpantul, diterima oleh alat yang sama. So dia akan hantar isyarat tu kepada komputer, dia akan proses lah dia punya image dia macam mana. Okay, okay, kalau kita fikir, kenapa kalau nak tengok bayi dalam kandungan tu, kenapa tak menggunakan X-ray macam biasa kan? Kalau macam kita patah tangan ke ataupun nak tengok paru-paru macam mana keadaan hati ke tulang kita kan, kita X-ray badan kan, X-ray dada, X-ray tangan. Okay, kenapa dekat fetus tu tak boleh kita X-ray? Okay, yang pertama, okay, X-ray ni dia menggunakan frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Okay, dan dia adalah daripada gelombang elektromagnet. Okay, elektromagnet. Jadi gelombang daripada X-ray ni dia berbahaya kepada fetus. Dia boleh merosakkan fetus. Kan bayi dalam kandungan kan dia sensitif kan, dia tak kuat lagi. So bila terkena pada frekuensi yang tinggi daripada gelombang elektromagnet tu, dia boleh bahayalah. Okay, tapi kalau bunyi ni dia tak bahaya sangat. Okay, sebab bunyi ni dia tak bawa apa-apa medan pun, medan elektrik, medan elektrik dan juga medan magnet tak ada. Tapi kalau X-ray, okay, sinar X dia membawa gelombang elektromagnet yang ada medan elektrik dan juga medan magnet. That's why dia berbahaya kepada fetus. Gelombang bunyi tak berbahaya sangat. Okay, jadi sebab tu kalau check up ultrasound, kita tak pakai X-ray. Nampak macam X-ray kan, dia punya filem ataupun dia punya gambar yang kita tengok tu, kita nampak macam X-ray tapi sebenarnya bukan, dia ultrasound. Macam itulah. Okay, seterusnya gelombang radio. Okay, gelombang radio daripada satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Okay, yang ni cik rasa kita tengok kat buku teks lagi nampak gambar rajah dia. Okay, yang ni kan benda yang samalah cikgu ambil. Okay, yang ni sekali nampak gambar foto bayi ni nampak macam X-ray tapi dia bukan, dia daripada ultrasound. Okay, kalau yang kedua ni paling mudah, piring astro. Semua orang pernah tengok kan piring astro. Jadi ini pun adalah aplikasi daripada pantulan di mana gelombang daripada satelit, kita ada belajar bab kegravitian kan. Jadi satelit dari dekat angkasa tu dia akan pancarkan gelombang, gelombang tu akan diterima oleh pemantul ni, so dia akan terpantul pergi ke horn suapan. Inilah gelombang tu macam ni arah dia. Dia macam tu. So yang ni pun samalah, daripada bawah ni kena sini, terpantul pergi sini. Okay, gelombang yang ni datang daripada satelit dekat angkasa tu. Okay, jadi bahagian piring belakang ni dia hanyalah pemantul saja, dia tak ada apa pun. Sebab tu kalau kamu tengok dekat piring astro tu, dia just macam kepingan aluminium ni kan. Yang penting ni adalah horn suapan. Horn suapan tu yang putih tu.
Yang putih tu adalah tempat untuk terima gelombang, dia akan hantar isyarat kepada dekoder dekat dalam rumah untuk proses jadilah siaran TV ke, siaran bola ke apa. Okey, horn suapan tu yang mahal, piring kat belakang tu just pemantul biasa je. Okey, jadi sebab tu kalau berlakunya hujan, okey, isyarat tu tak jelas kan, isyarat daripada satelit dekat angkasa tu tak jelas. So menyebabkan gelombang yang sampai dekat piring tu pun tak cukup isyarat dia, menyebabkan kita punya signal dekat dalam rumah tak dapat lah. Okay, itu kelemahan pada piring satelit ni macam ni. So pantulan gelombang tu berlaku pada piring dekat belakang tu. Piring parabola. Kat sini digunakan nama antena parabola. Antena parabola yang belakang ni lah. Bentuk macam melengkung. Bentuk dia lebih kurang macam cermin cekung. Okay, bentuk parabola. Okay, seterusnya adalah teknologi sonar. Okay, sonar ni pun menggunakan gelombang bunyi juga, ultrasonik. Kalau yang gelombang radio tadi, gelombang radio daripada gelombang elektromagnet. Dia sama kumpulan macam X-ray tadi. Dia sama kumpulan macam X-ray, gelombang radio. Sebab nanti dekat hujung subtopik ni kita akan belajar lagi khusus untuk subtopik gelombang elektromagnet saja. Okay, so untuk teknologi sonar, okay, dekat sini kita nak mengesan kedudukan yang banyak ikan. Jadi dekat kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang menangkap ikan dengan kuantiti yang banyak, kapal-kapal laut dalam lah biasanya. So dia dekat bawah kapal tu dia ada transducer. Okay, transducer ni macam satu pemancar lah. Okay, dia akan pancarkan gelombang bunyi ke dalam air. Jadi air tu bergerak dalam, bunyi tu bergerak dalam air. So bila terkena ikan, okay, ultrasonik tu akan terpantul balik dan diterima juga oleh transducer. Jadi transducer ni dia akan sambung kepada komputer and then dia dapat satu bentuk data yang menunjukkan bahawa kawasan tu banyak ikan. Kan sebab bila tiba-tiba bila lalu kat satu kawasan, tiba-tiba nampak macam graf yang terbentuk dekat komputer dalam kapal tu macam berubah kan, mesti ada something kat bawah tu lah yang mengganggu pancaran gelombang ultrasonik tu. So maksudnya dekat bawah tu ada ikan. So kalau tak ada ikan mungkin dia punya isyarat dia sama dia kan, sebab kedalaman laut tu seragam dia. Tiba-tiba ada sekumpulan ikan lalu kat situ. So dia boleh nampak lah dekat skrin komputer yang ada dekat dalam kapal tu. Jadi transducer ni dia pantul dan terima balik. Okay, dia pantul dan terima balik isyarat gelombang bunyi, gelombang ultrasonik. Okay, seterusnya daripada sama juga kapal dekat laut. Okay, kali ni kalau kita nak melihat bahagian batuan yang ada dekat dalam laut. Okay, jadi dekat kapal tu dia akan pancarkan gelombang 7, satu lagi penerima akan mengesan gelombang pantulan. Okay, dekat sini gelombang bunyi yang dipancarkan oleh gelombang 7 tu dia dipantulkan pada kawasan yang berbeza-beza. Kalau kamu lihat ada lapisan laut yang dekat dalam, ada yang tengah, ada yang batuan yang dalam sekali kan. Okey. So jadi macam mana boleh jadi macam tu? Sebab setiap lapisan tanah ni, lapisan dasar laut ni, lapisan 1, 2, 3 ni mempunyai kekuatan ataupun dia punya level tanah tu, kekuatan tanah ataupun dasar laut tu dia berbeza-beza, dia punya jenis batuan je. Jadi gelombang bunyi tu dia boleh terpantul ikut jenis batuan tu. Okay. Jadi memang teknologi ni memang teknologi yang tinggi lah sebab dia melibatkan sektor minyak dan gas, oil and gas. So siapa yang bekerja dekat sektor oil and gas tu dia tahulah teknologi ataupun perkara tentang ni. Okay, jadi bila kita tahu data daripada pantulan gelombang tu, jadi kita boleh kita boleh buat anggaran dekat bawah perut bumi tu mungkin ada tempat simpanan petroleum ataupun gas asli. Okay, jadi kedalaman dan struktur permukaan laut mengandungi gas asli dapat dikenal pasti. Batuan-batuan yang berbeza. Maksudnya level 1, 2, 3 ni mempunyai batuan yang tak samalah. Okay, so yang ni waktu permulaan pencarian minyak dan gas. So bila dah jumpa kawasan yang betul-betul sesuai untuk kita buat telaga minyak, so baru kita akan korek tanah ni.
Okey, baru kita akan korek dekat sini untuk kita masukkan pipe lah, masukkan pipe untuk sedut keluarkan minyak petrol, bahan petroleum yang ada dalam perut bumi tu. Okey, yang ni maksudnya stage yang awal lah. Okay, stage awal dalam penerokaan minyak dan gas dekat laut. Okey, so itu adalah aplikasi pantulan. Okey, pantulan gelombang. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, ada sedikit latihan. Okey, lukis muka gelombang bagi gelombang pantulan serta tunjukkan arah pantulan gelombang air. Okey, dia dah mention dekat sini gelombang air. Okey, gelombang air. Pertama, dia nak lukis muka gelombang. Okey, jadi kalau kita tengok betul-betul kat sini, garisan normal dia adalah yang warna hijau, yang putus-putus tu. So, yang warna merah tu arah perambatan gelombang 7. So, ni adalah garis normal. Okey, jadi 70 ni kita sekali pandang mungkin kita ingat sudut 7, tapi dia sebenarnya bukan. Okey, macam kita bincang tadi, sudut 7 mesti dikira daripada garis normal sehinggalah ke gelombang 7. So, yang ni lah sudut 7 dia. Kalau kita lihat 70, ini 20. Okey, sebab 90 kan garis normal dengan pemantul satah ni mesti berserenjang 90 darjah. Jadi kalau yang ni 70, sudut 7 20 lah. 20. Okey, jadi dah dapat dah sudut 7 20. Jadi kita tahu sudut pantulan pun mesti 20. So jadi gelombang tu akan terpantul ke sini. Lebih kurang lah macam ni. Okey, nampak bengkok sikit. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so yang ni akan jadi pantulan sama juga 20 darjah. Okey, 20 darjah pantulan kat situ. Kemudian kita lengkapkan dengan muka gelombang pantulan. Okey, ingat muka gelombang pantulan mesti berserenjang dengan arah perambatan pantulan. Okey. So inilah muka gelombang pantulan. Okey, macam tu Okey, so kita lukis dah muka gelombang dan arah pantulan ke atas sana lah. Okey, so kita lihat latihan 2 Okey, Raja menunjukkan penggunaan gelombang ultrasonik oleh sebuah kapal untuk menentukan kedalaman laut. Okey, selemasa antara pemancaran dan penerimaan gema bunyi ultrasonik ialah 0.06 saat. Okey, ini selemasa. Okey, nanti kita tengok penerangan dia. Kelajuan gelombang ultrasonik dalam air laut ialah 1500 meter per saat. Tentukan kedalaman laut tersebut. Okey, jadi kapal ni dia akan keluarkan gelombang ultrasonik. Jadi gelombang tu akan turun. Okey, turun dan naik balik. Okey, dia turun, dia naik balik. Okey, 0.06 saat tu adalah beza masa antara dia pancar dan dia terima. Okey, bila gelombang dipancarkan dekat bawah kapal tu, masa dikira, baru mula dikira. Kemudian bila gelombang tu turun, terkena dasar laut, terpantul, naik balik ke atas sampai dekat badan kapal tu, baru masa tu tamat. Okey, faham Jadi 0.06 tu turun dan naik, bukannya turun bukannya turun saja. 0.06 tu bukannya daripada kapal sampai dasar laut, bukan. Kapal sampai kapal balik. Okey, jadi maksudnya kalau kita lihat kat sini, masa daripada gelombang tu dekat kapal dengan dasar laut adalah 0.03 lah kan. 0.03 turun, 0.03 naik. That's why dapat 0.06. Okay, so sekarang kita nak kira berapa dalam laut ni. Berapa anggaran dalam laut ni. Okay, jadi nak selesaikan soalan ni, kita gunakan formula laju. Okay, laju sama dengan
jarak bahagi masa. Okay, sebab dia dah bagi kan 1500 ni kelajuan gelombang bunyi dalam air, gelombang ultrasonik dalam air. Okey, jadi jarak. Okey, jarak dekat sini adalah jarak perjalanan ataupun jarak gelombang tu bergerak. Gelombang ultrasonik tu bergerak turun dan naik. Jadi dia turun, jarak dia turun D, jarak dia naik pun D juga. Kan walaupun kita nampak ni macam sedikit apa dia punya arah dia sengit kan, tapi kita anggap dia macam lurus lah baru kita dapat kira. Kalau tak kita sengit ni memang susah lah nak kira kan. So kita anggap gelombang tu turun ke bawah, terpantul balik straight ke atas. Okay, so jadi kita punya formula kita akan jadi apa? Kalau kita tukar dalam bentuk formula, V sama dengan S per T. Okay, V sama dengan S per T. S tu jarak, T tu adalah masa. Okay, sekarang kita ganti V sama dengan 2D per T. Maksudnya jarak yang dilalui oleh gelombang ultrasonik itu adalah 2D. Turun D, naik pun D. So jadilah 2D bahagi dengan T. T tu masa. Okay. So sekarang kita susun balik formula lah supaya jadi D sebagai perkara rumus. So jadi kita susun balik 2D sama dengan T darab dengan V. Okay, so D sama dengan TV per 2. So D tu adalah kedalaman laut. So kita ganti saja T 0.06 darab dengan 1500 bahagi 2. Okay, 0.06 tadi masa tu 1500 tu kelajuan V. So bahagi 2. So dapatlah kedalaman laut tu. 0.06 darab 1500 bahagi 2. So kita dapat 45 meter. Okay, so kedalaman laut tu adalah 45 meter sahaja. Okay, kalau kamu nak ambil 0.03 tadi, so kamu tak payahlah buat bahagi 2 ni 0.03 darab 1500 dapat 45 juga. Okay, jadi cikgu galakkan kamu hafal formula ni terus lah ni untuk kedalaman laut. Okay, tapi pastikan masa yang dia bagi tu adalah masa pantulan tu lah, turun dan naik. Okay, jadi pantulan tu berlaku dekat dasar laut, dekat seabed tu. Okay, so dia turun, terpantul naik balik ke atas. Okay, unit kita dapat adalah meter dalam SI unit.